dalam talian ni. Okay, selamat sejahtera semua. Okay, hari ini sediakan buku teks dengan buku kerja ya. Okay, cikgu akan bincangkan soalan dalam buku teks dan buku kerja. Okay, so untuk memulakan kelas ni, kalau kamu guna handphone, boleh tak kamu scan QR code ni? Dapat scan QR code? Kalau tak, kamu ke... Ada tak cikgu pernah bagi link? Sekejap cikgu nak scan. Ha? Tunggu kejap nak scan. Okay. Siapa yang gunakan handphone, kamu boleh terus scan QR code ni. Kalau tak, kamu pergi ke class point join ni. Okay, saya letakkan dia punya link di Telegram Okay, link saya letak kat Telegram Okay, saya harap semua dapat join. Okay, so bila cikgu bertanya tu, kamu boleh respon. Okay, walaupun kamu tak nak bercakap kan. Malu-malu kan. Okay, cepat-cepat. Scan QR code cepat kan. Okay, so siapa yang nak guna link, saya dah hantar dekat Telegram So ni ialah class point link ni. Okay, kalau tak kamu dekat message box ni, kamu klik. Okay, saya harap semua yang ada di sini kamu join class point link ni. Okay, lepas kamu balik ke Google Meet. Okay, boleh. Kamu just, boleh kan? Guna handphone boleh pasang dua kan? Browser kan? Okay, saya salah klik pula. Okay. So hari ini kita akan ke account modal dengan Okay, hari ini kita ada 3 standard pembelajaran. Okay, so kamu dah bersedia kan? Kita nak menyediakan account modal dengan mengambil kira ambilan dan untung bersih atau rugi bersih. Okay, untung bersih dan rugi bersih ni ingat lagi tak kita buat dalam account apa? Account apa yang kita dah belajar hari tu? Untung rugi. Okay, ya betul. Account untung rugi. So bila next step kita dah dapat untung bersih atau rugi bersih, kita kena sediakan account modal. Okay. Yang 7.24 ni menyediakan bahagian equity pemilik ni. Okay, berdasarkan account modal. Yang ni kita akan tuliskan dalam pernyata kedudukan kewangannya. Okay, so hari ni kita akan pergi step by step sampai kita menyediakan pernyata kedudukan kewangan. Okay, dalam bentuk T, okay, ataupun bentuk pernyata ya. Okay, so saya gunakan secara manual. Okay, hari ini kita tak gunakan TMK lagi. Okay, untuk dapatkan TP6 untuk bab ni, kamu kena buat dalam TMK ya. Okay, so kita uji ingatan kamu Apakah komponen yang terlibat dalam penyediaan akaun perdagangan? Okay, so sekarang hanya ada 17 di sini. Okay, ingat lagi tak? Apa tolak apa dapat untung kasar? Okay, so kamu type kan. Boleh typekan jawapan kamu? Okay, kamu pergi class point tadi. Komponen apa yang kita nak dapatkan untung kasar? Untung kasar kita nak cari apa dulu? Apa mula dengan J. Masa kita buat akaun perdagangan, okay, kita buat akaun perdagangan, kita kena apa yang start dengan J, kita tolak dengan start dengan K. Okay, so dah ada beberapa respon di sini. Okay, saya tunggu lagi untuk 1 minit Okay, jualan bersih tolak. Okay, bagus. Okay, kamu dah ada buat ulang kaji. So, tinggal 5 saat. 4, 3, 2, 1. Okay, saya close submission Okay, so ini adalah jawapannya. So,
jumlah bersih tolak kos jualan. So kamu kena ingat So betul jawapan kamu semua ni. Okay. So jawapannya adalah jumlah bersih tolak kos jualan. Okay. Dapat untung kasar. Okay. So betul jawapan kamu semua. Okay. Apakah komponen yang terlibat dalam penyediaan akaun untung rugi? Okay. Ni lebih senang. Satu mula dengan H, satu mula dengan B. Apa tolak apa dapat untung bersih? Sekarang saya nak cari untung. Ada dua komponen. Okey. Apa yang kita dapat, okey, dia mula dengan H, dengan apa yang kita dah keluarkan. Lepas tu kita dapat untung kita. Untung bersih kita. Okey, cikgu sama bagi 1 minit 1 minit. Okey, tinggal lagi 20 saat. Okey, saya sengaja tutup kecil-kecil supaya kamu tak nampak jawapan kawan. Okey, so dah 7 orang dah jawab. So, jawapannya betul. Lagi-lagi 13 orang. Cuba saja. Cuba. Salah tak apa. Okey. Kita belajar dari kesilapan, lebih ingat. Okey, dah lebih 1 minit Okey, so kita lihat jawapan kawan anda. Okey, apa jawapan kamu? Hasil tolak belanja. Ya, betul. Hasil tolak belanja adalah kamu punya untung bersih. So, Chu dia kurang lagi satu Chu letak belanja saja. Okey. So, itu adalah untung bersih. Okey. Yang ketiga ni, nyatakan butiran yang menyebabkan penambahan kos belian. So, kita kena fokus. Bila apa yang kita tambahkan kos belian? Okey. Bila kita buat angkutan masuk shipping kita So, menyebabkan kita punya harga barang kita bertambah. Okey, ada tak nak bagi jawapan lain? Selain pada shipping fee? Apa lagi? Duty import. Ya, ada duty import. Lagi? Ada apa lagi? Okey. So, cikgu bagikan ada 4 contoh Okey, upah atas belian. Okey. Duty import yang tadi, duty atas belian. Lagi satu ialah insurans atas belian. So, ada barang-barang yang dia perlukan insurans. Okey. Biasa yang perlukan insurans ni barang yang berharga lah. Okey. Upah ni kamu kena bagi upah, tolong orang macam runner untuk belikan. Okey, itu upah atas belian. Okey, so nyatakan formula untuk mengira kos jualan. Apa formula untuk kirakan kos jualan? Ingat lagi tak? Kos jualan. Okey, nak cuba? Kos jualan ni kita kira kat mana kos jualan ni? Kos jualan ni kita dekat akaun perdagangan, ingat lagi? Okey. Dia start dengan belian apa? Belian bersih kita. Lepas tu tambah apa? Lepas tu tolak apa? Ada clue tak? Dapat jawab? Okey, seorang dah jawab. 2 orang dah jawab. Okey, jawapan lain-lain. Okey. So, ada 3 jawapan di sini. Okey, apakah jawapan yang sebenarnya? Okey. So, untuk cari kos jualan, okay, so ingat lagi tak kita buat inventory? Okay, inventory yang kita buat inventory awal, maksudnya stok yang awal yang kita ada, tambah dengan belian bersih. Belian bersih maksudnya kita tolak pulangan
keluar, okey, ulangan belian tu kita tolak, kita tambah duty tambah upah tadi, tambah semua-semua yang kita dapat bersih tu, kita tolak dengan inventory akhir. So ni adalah kos jualannya. Okey, kita seterusnya okey, masuk topik hari ini. Untung atau rugi bersih yang diperolehi hendaklah dipindah ke dalam akaun modal perniagaan. Okey, jika perniagaan mendapat untung bersih. Kalau kamu dapat untung bersih, maksudnya menambahkan modal perniagaan kamu. Betul tak? Okey, kalau rugi, maksudnya modal kamu berkurangan, betul? Okey, so kat sini daya fikir ni. Tunjukkan rugi bersih yang diperolehi perniagaan wajar sebanyak 3,000 dalam akaun modal. So akaun mana yang saya nak letak? Kiri ke kanan? Untung ke rugi? Untung. Ni dia kata rugi bersih ni. Rugi. Rugi ya. Okey, kalau rugi kita tulis kat debit. Okey, untung kita tulis bahagian kredit So kamu kena ingat Okey. So sekarang kita masuk pernyata kewangan. Okey, dah bersedia. So yang tadi ni ringkas saja ya. Okey, akaun modal ni ringkas saja. Okey, nanti kita tengok contohnya. Okey. So ni kamu dah salin hari tu. Okey, aset bukan semasa, aset semasa, equity pemilik. Lepas tu kamu tengok dia dapat modal akhir. Modal akhir dia dapat berapa. Okey, kita boleh kira liability bukan semasa, liability semasa. Okey, seterusnya dalam bentuk penyata, sebelum ni kan bentuk T dengan bentuk penyata sama, betul tak? Apa yang ada kat bentuk T kita akan bawa ke bentuk penyata, betul? Okey, so dalam bentuk untuk penyata kedudukan ni, okey, kamu dihendaki menulisnya dalam bentuk penyata sebab kat sini dah kata pernyata kan. Okey, apa bezanya? Nampak tak perbezaannya? Okey, atas ni ada tak beza? Aset bukan semasa. Okey, aset semasa sama kan? Okey, kamu rujuk buku Kamu rujuk buku teks muka surat 232 ya. Okey, kamu tengok bentuk T dengan bentuk penyata kat sini Okey, tolak liability. Okey, apa yang bezanya di sini ialah kamu ada satu modal kerja. Okey, ada modal kerja kat sini. Apa benda modal kerja ni? So yang lain-lain tu sama dalam bentuk T. Modal kerja ni ialah aset semasa tolak dengan liability semasa. Maksudnya aset semasa yang kamu ada sekarang, tunai yang ada di tangan di bank, okey, kamu tolak dengan hutang semasa. Okey, hutang semasa kamu. Maksudnya kalau modal kerja ni positif, okey, nilainya positif, kamu mampu membayar hutang jangka pendek. Okey, kamu mampu membayar hutang jangka pendek. Kalau negatif sebaliknya, kamu tidak mampu membayar hutang. Okey, maksudnya sekarang cash on your hand tu ada berapa? Cukup tak modal kerja ni? Dia tengok kamu dapat tak bayar hutang. Okey, jelas tak yang ni? Boleh? Jelas. Boleh. Tengok teruskan Okey. Ni equity pemilik ni. Okey. Equity pemilik dia ada tambah untung bersih atau tolak rugi bersih kan. Dalam equity pemilik, jika peniaga mendapat untung bersih, okey, kalau kamu dapat untung bersih, dalam ruangan sini kamu kena tuliskan yang ni, modal awal tambah dengan untung bersih, kamu jumlahkan dua-dua ni, okey, tolak ambilan, kamu dapat modal akhir kamu. Maksudnya dalam tempoh pengiraan tahun semasa, modal akhir kamu tinggal berapa ringgit. Okey. Kalau kamu rugi, okey, tadi kat sini tambah kan? Kalau untung tambah, kalau rugi kita tolak. Okey, kat bawah ni sama. Cuma atas ni saja yang ni jadi tolak. Rugi kita tolak. Okey, dapat jumlahnya, tolak ambilan, dapat modal akhir. Okey, yang ni jelas? Boleh teruskan? Boleh. Okey. Okey, so sekarang kita ke contoh 4.
contoh 4 ni berdasarkan contoh 1. Okey, contoh 4 dalam buku teks muka surat 233 ni contoh pernyata kedudukan ni. Okey, kita bandingkan dengan contoh 1. So dari biasanya dalam soalan dia akan bermula dengan imbangan duga. Okey, imbangan duga ya. Imbangan duga ni bukan semua benda yang kita ambil kira ya. Okey, sebab cikgu tunjukkan contoh kan. Yang ni ialah yang dia dah siapkan. So apa yang dia ambil ialah dia ambil equity pemilik. So kamu dari awal ni kamu kena tahulah inventory awal dekat akaun perdagangan. Okey. Lepas tu modal ialah equity pemilik yang nanti kamu nak buatkan dalam kamu punya ni. Nampak tak? Equity pemilik modal awal. Modal awal di sini. Okey. Bank tunai adalah aset semasa. Saya ringkaskan dia adalah aset semasa. Bank dengan tunai. Lepas tu pinjaman adalah liability bukan semasa pinjaman di sini. Okey. Apa yang kita ambil lagi ialah alatan pejabat. Okey. Ambilan sebagai equity pemilik. Kenderaan sebagai aset bukan semasa. Okey. Lepas tu yang saya tak highlightkan yang ni. Sewa, insurans, gaji, diskaun diberi adalah belanja. Okey. So dia bukan dalam penyata penyata. So dia dalam mana? Akaun perdagangan. Akaun perdagangan pula. Betul tak cikgu sebut ni? Sewa, insurans, gaji, diskaun di akaun apa? Untuk rugi. Rugi, betul. Okey, diskaun diterima ialah hasil Lepas tu belanja alat tulis ialah belanja. So yang ni kita ambil kira. So nanti kamu boleh lepas kelas ni kamu boleh tengok semak lagi sekali Okey. So sekarang untung bersih ni tengok dia juga ambil daripada untuk pernyata dia ambil daripada imbangan duga dengan untung bersih daripada akaun perdagangan dan untung rugi. Okey. So untuk menyediakan satu pernyata kedudukan kita kena daripada imbangan duga. Okey. Sebenarnya kita sebelum imbangan duga pun kita ada banyak-banyak dokumen tu lagi kan. Okey, sampai imbangan duga kita buat akaun apa? Lepas imbangan duga apa step yang seterusnya kita buat? Akaun perdagangan. Lepas tu akaun untuk rugi. Lepas tu baru kita sampai ke pernyata kedudukan kewangan. Okey. So ni dah lengkapkan satu. So mana untung bersih yang saya nyatakan tadi? Ni dekat equity pemilik modal awal kena tambah dengan untung bersih. Okey. Baru kita dapat modal akhir kita berapa. Okey. So kalau kita dah tersilap dekat satu akaun, maksudnya kita seterusnya akan melakukan kesilapan yang sama Okey. Sekarang ialah saya nak tengok dalam bentuk pernyata Okey, muka surat 234. Okey, pernyata kedudukan ni. Okey, kita fokus pada modal kerja. So yang tadi tu dia bawa ke bentuk pernyata Bentuk T tadi bawa ke bentuk pernyata. Okey, saya nak tanya sekarang modal kerja. Refresh balik apa yang cikgu beritahu kamu bagi modal kerja. Adakah perniagaan mampu membayar hutang jangka panjang jangka panjang pula. Jangka pendek, tersasul saya. Okey, sekarang kamu buat pilihan. Kamu jangan jawab saya dulu. Okay, kamu buatkan pilihan kamu. Adakah perniagaan ini, okey, sekarang modal kerja yang dia dapat ialah 5,450. Adakah perniagaan ini mampu membayar hutang jangka pendeknya? Tadi hutang jangka pendek ialah apa? Aset semasa tolak dengan liability semasa kan? Betul tak? Okey. Ingat lagi tak tadi cikgu kata modal kerja yang apa? Positif dengan yang negatif. Okey. So 5,450 yang ditunjukkan di sini. Okey, adakah nilai dia positif ataupun negatif? Dapatkah dia membayar hutang jangka pendek? Ya atau tidak?
Okay, harap 21 orang di sini boleh menjawab respon soalan ni yang mudah ni. Kamu just klik. Okay, jawapan option 1 ialah ya, option 2 ialah tidak. Baru 11 orang. Okey, yang lain-lain tu tak nak terlibat. Okey, saya close submission lah. Okey, so tengok jawapan Nampak ada orang yang cakap tidak? Okey, siapa yang jawab tidak ni? Tersilap tekan ke apa? Kalau tersilap tekan kamu boleh apa tak? Boleh tukar jawapan tak? Okey, jawapannya ialah ya sebab dia nilai positif. Dia silap tekan Okey. So, jawapannya ialah ya. Okey, sebab dia nilai positif. Okey. So, sekarang menyediakan akaun modal ni, okey, Butera ambilan untung bersih atau rugi bersih akan memberi kesan kepada akaun modal. Okey, untung akan menambahkan, betul kan? Tadi untung bersih akan tambahkan modal. Kalau dia rugi bersih akan mengurangkan modal. Okey, so yang kita kena tahu kat sini satu benda yang baru ialah modal tambahan. Apa tu modal tambahan? Okey, so ni ialah cara penulisan akaun modal Ambilan, okey, kalau kita kirakan dia untung bersih, dia adalah di sebelah sini. So kita sebelah kredit kalau rugi bersih di sebelah debit. Okey, so daya fikir di sini. Pemikir membawa masuk komputer miliknya untuk kegunaan perniagaan. Apakah kesan urus niaga tersebut terhadap akaun modal? Okey, modal tambahan nak tulis kat belah debit ataupun kredit? Boleh respon? Boleh beri jawapan? Buka mic. Modal tambahan sebab dia menambahkan modal. Dia geng dengan siapa? Modal tambahan ni geng dengan siapa? Dia tambahkan modal. Dia geng dengan untung bersih, betul? Betul. Okay, so dia akan tulis di sebelah kredit. Kredit belah kanan ni, belah kanan So untung bersih dengan modal tambahan. So nanti dia tambah komputer, dia akan tulis di sini. Okay. So dia ringkas So ni caranya, cara tuliskan dalam jadual. Okay. So dia akan tulis pada ni. First dia akan tuliskan ambilan dulu. Okay. 500. Okay. Lepas tu baki bawah-bawah. Untung bersih dia adalah dia dapat yang ni. Okay. So total up dapat yang ni. Lepas tu 20,740 ni tolak dengan 500. So saya dapat 20,240. Okay. Lepas tu 20240 ni bawa ke bawah. Hantar ke bawah. Okay. So kita lihat soalan dalam buku kerja. So sekarang kamu buka buku kerja kamu. Okay. Buka buku kerja Muka surat 109. Okay. Pegang pensel Sama-sama kita labelkan apa yang kita nak tuliskan yang ni Okay, berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada kedai Kashwi, okay, lengkapkan pernyataan kewangan yang berikut. Okay, dia bagi data ni sahaja, suruh kita lengkapkan pernyataan kewangan. Okay, yang diberi di muka surat sebelah lah. Okay, inventory pada 30 Jun 20X8 ialah ni, okay, dengan harga kos dan pada harga kos dan 4,400 pada harga pasaran. Okay, so kita tengok dia ada 20X7. Okay, maksudnya pernyataan untuk 1 tahun untuk 1 tahun ni Okay, kita start. Okay, cikgu pun kamu ikut cikgu ataupun kamu ada idea kamu boleh tuliskan dulu. Okay, akaun tunai ni apa yang ni? Apa yang kita nak labelkan akaun tunai ni? Kita akan tulis dalam pernyataan kewangan, betul? So, kita nak labelkan apa? Aset apa? Aset semasa. Semasa. So, kamu labelkan aset semasa Overdraft ialah liability semasa. Okay, faedah. Ada tak kita tulis faedah yang dibayar tu dalam pernyataan kewangan? Tak ada.
Tak ada So yang ni kita akan, ni ialah belanja kita. Ni akaun untung rugi Modal. Ada tak kita tulis modal tadi dalam penyata? Ada ya. Ni ialah equity. Equity apa? Pemilik. Okey, pinjaman ialah liability bukan semasa. Okey. Inventory. Inventory ada ke dalam akaun ni? Inventory dalam akaun apa? Inventory dalam akaun apa? Perdagangan. Ya, akaun perdagangan. Okey, saya tulis APA, akaun perdagangan Belian pun akaun perdagangan. Jualan pun akaun perdagangan. Angkutan keluar akaun perdagangan. Betul tak? Angkutan keluar, sorry. Angkutan keluar ni untung rugi. Okey. Angkutan keluar ni ialah belanja. Okey. Kelengkapan kedai ni ialah apa? Benda yang ada kaitan dengan jualan tak? Tak ada Tak ada. So dia adalah kita punya aset bukan semasa. Okey. Saya nak tanya, asyik saya nak jawab saja kan? Asyik Putri saja yang jawab kan? Okey. Saya pilih warna Okey, warna pink. Chew, akaun belum terima. Ialah apa? Akaun belum terima. Saya belum terima dari siapa? Chew. Ni ialah duit yang saya belum terima dari siapa? ABT lah saya belum terima dari siapa? Pembekal ataupun pembeli? Boleh respon? Nurin, Arina? Pembekal. Akaun belum terima ni. ABT bukan pembekal. Okey, ABT ialah pembeli. Okey, kita punya customer. Customer kita ya. Okey. So yang ni dalam dari customer ialah kita punya aset semasa ya. Aset semasa. Okey, sekarang saya nak tanya pula. Sebaliknya, akaun belum bayar. Akaun belum bayar, Lim Sing Yen. Akaun belum bayar, Lim Sing Yen. Ni kita daripada siapa? Kita belum bayar siapa? Sing Yen. Pembekal. Ya, betul. So, kalau pembekal, itu adalah aset ataupun liability? Liability. Wah, betul. Okey, kita hutang dia, kita tak bayar kan? Okey, kita hutang pembekal ni. So, kamu kena, basic ni kamu kena tahu. Okey, ambilan. Ambilan ialah apa? Ambilan equity pemilik. Okey, kita pergi dengan cepat Belanja. Gaji. Belanja. Okey, bangunan kedai kita. Aset semasa. Aset bukan semasa. Okey, aset semasa yang ada cash di tangan. Okey. Sebab yang ni kita kita tak ada cash money beli satu bangunan tu kan. Okey. So kita kena bayar hutang. So dia jadi aset bukan semasa. Commission diterima? Hasil. Betul. Insurans? Akaun perdagangan. Belanja. Diskaun diberi? H ke B? Kamu bagi belanja. Okey, kamu bagi diskaun, okey, diberi pada customer. Diskaun diterima? Hasil. Okey, duty atas belian. Akaun perdagangan. Akaun perdagangan ke? Dia untung rugi kan, belanja kan? Duty, betul-betul akaun perdagangan, sorry. Akaun perdagangan masa nak cari apa tu? Cost kan? Cari belian bersih. Okey. Sekarang, satu lagi yang mengelirukan kita. Pulangan masuk dengan pulangan keluar. Yang mana satu ialah jualan, yang mana satu ialah belian. Ingat lagi tak? Masuk ialah apa? Pulangan jualan. Okey. So kamu ingat satu cukup. Masuk ialah jualan. Okey, keluar ialah belian. Okey? Aduh, cepat. Kata cepat-cepat cikgu.
Okey. Last sekali ialah belanja. Okey. So semua ni kamu dah catatkan dalam buku kamu. So nanti kamu boleh rujuk ni sambil kita buat Okey, sekarang kita nak buat muka surat 103. Semua ni dah catat Dah catat Okey. Okey, sekarang saya nak kamu isi tempat kosong. Okey. Isi tempat kosong sebelum kita buat pernyataan kedudukan, kita perlu buat akaun perdagangan dan untung rugi. Akaun perdagangan dan untung rugi ni kita boleh combine sekali Okey, so sekarang apa jualan ni nak tolak apa? Cuba kamu fikirkan dulu. Okey, so sekarang kamu tuliskan jawapan kamu dalam buku Tuliskan, isikan tempat kosong 1, 2, 3, 4 Isikan tempat kosong yang bergaris ni. Okey. Tolak apa? Lepas tu kat sininya harga berapa? Okey. So apa yang saya nak kamu buat ialah uploadkan, ambil gambar bahagian tersebut dan uploadkan pada class point ni. Cikgu bagi 1 minit Jualan ni nak tolak apa? Pulangan apa? Pulangan masuk ataupun pulangan keluar? Okey. Jualan kamu tuliskan berapa jualannya kat atas ni. Okey. Lepas tu yang kurungan ni ialah kamu punya pulangan. Pulangan masuk atau keluar. Okey. Kamu fikirkan. Okey. Lepas tu ambil kalkulator. Kirakan. Jualan tolak dengan harga ni dapat berapa? Okey. Kalkulator ada kat sebelah tak? Kalau tak, kamu kirakan. Cikgu, saya tak boleh nak upload. Tak boleh Semalam saya cuba dengan kelas 4 SD boleh. Dah ambil gambar lepas tu tak boleh send Boleh tak send? Handphone saya masalah. Okey. So kamu send kat Telegram? Okey. Sekejap Cikgu buka satu link untuk kamu punya penghantaran Sekejap hari ni 5. Okey, siapa yang tak dapat send dekat class point ni, kamu send kat sini. Okey, send dekat Telegram Saya lihat dari Telegram. Lamanya dah 2 minit dah. Tak ada respon. Okey. So, yang lain-lain ni ada buat tak? Belum. Okey. So, pulangan masuk. Cek jawapan kamu. Pulangan masuk. Okey. Hari ni saya nak semua siapkan kerja ni Hantar dekat Telegram Okey. So, 93270. Okey. Tolak dengan 1300. Okey. Dapat 91970. Okey. Betul. Okey. So yang tadi tak sempat, yang tak langsung tak ada orang send kat class point ni, kamu send dalam Telegram. Okey. Kelas kamu ada 30 orang. So 30 orang pesan pada yang tak masuk kelas, send di Telegram. Okey, kamu nak sambil kita bincang, kita akan sendkan. Okey. Memang tak dapat nak uploadkan ke? Saya boleh tapi tadi memori saya penuh. Storage penuh. Yang lain-lain Saya punya laptop, so saya tak boleh nak. Tak dapat send. Okey, tapi nanti kamu ambil handphone kamu send dekat Telegram. Okey. Sekarang kita nak cari kos jualan. Okey, kita nak cari kos jualan. Okey. So maksudnya semua orang tak dapat send ke? Tak apa, saya buka ni sebagai timer kamu. Okey. Yang ni saya bagi kamu 2 minit untuk lengkapkan. Okey. Kos jualan. Okey, kamu isikan dulu. Apa tu inventory awal? Inventory awal dia berapa? Inventory awal dia berapa? Okey, saya mark dekat soalan.
Tuliskan inventory awal dia. Lepas tu tolak dengan belian. Tolak apa saya tulis? Ni kos jualan. Okey. Lepas tu inventory awal dia kamu tuliskan di tengah-tengah ni ya. Okey. Tambah apa? Okey. Tambah dengan belian. Belian tuliskan dia punya berapa jumlahnya. Okey. Tolak pulangan apa? Tadi pulangan masuk, sekarang pulangan apa? Okey. Lepas tu kamu ambil kalkulator, kirakan 2 ni. Okey, dekat laju pertama, atas ni tolak yang bawah. Dapat belian bersih. Okey. Lepas tu tambah dengan apa? Duty apa? Duty atas belian. Okey, berapa duty atas belian? Okey, 2 ni kamu tambahkan di sebelah tengah ni. Okey, so kamu akan dapat cost lepas tu boleh kirakan inventory akhir dia. Okey, inventory akhir dia di bawah soalan tu ada 4040. Okey. Nampaknya tak ada orang yang dapat submit. Okey. Submit dekat apa tu? Telegram? Dah siap lengkap belum? Okey, cikgu buka satu-satu jawapan. Betul tak? 8,200. Okey. Lepas kamu tulis belian 57200, pulangan keluar 340. Okey. Kamu ambil kalkulator, kirakan 57200 tolak dengan 340. So, belian bersih kamu adalah 56. Tolong kirakan jangan salin mungkin cikgu silap ke? Betul ke jawapan cikgu ni? Betul. Okey. Lepas tu tambah duty atas belian 260. Okey. So macam mana saya nak dapatkan kos belian? Tambah belian bersih dengan duty. Okey. 56. Okey. Saya ambil laser. 56860 ni tambah dengan 260. So kamu akan dapat 57120. Okey, lepas tu kos barang dijual ni apa yang saya dapat? Mana saya dapat ni? 65 ni mana saya dapat? Inventory awal tambah dengan kos belian. Nampak tak 8,200 ke atas ni? Okey. Atas ni 8200 tambah dengan tadi yang kamu dapat jumlah ni, kamu dapat 65320. Okey, inventory akhir dekat buku kamu, okey, ialah 4040. Okey. So kamu ambil 65320 ni, tolak yang ni kamu akan dapat 61280. Okey, sekarang macam mana nak kira yang bawah ni, kos jualan? Okey, tadi jualan bersih kamu berapa? Jualan bersih kamu 9 berapa? 91970 kan? Okey, saya tengok dalam Telegram. Okey, lepas tu kamu tambahkan. Dapat tak? 30690. Dapat? Okey, tak ada orang show jawapan lagi. Okey, dah siap kamu? Dah siap Okey. Untuk pengiraan ni faham tak? Tak faham tanya sekarang. Jangan lepas kamu baru kata tak faham. Okey, untuk dapatkan yang ni tambah dengan yang ni. So, saya akan dapat yang ni. So, 1 ni tambah dengan 2 ni, saya akan dapat jawapan ni. Okey, lepas tu ni kita tolakkan, kita akan dapat jawapan di sini. Okey, di atas sekali tadi ialah kamu punya jualan
Jualan bersih ialah 91970. Kamu tolak dengan 61280, kamu akan dapat jawapan ni. Okey? Boleh cikgu teruskan? Cikgu, macam Ya. mana boleh dapat yang belian bersih tu? Yang mana satu? Yang belian bersih. Belian bersih. Oh, belian bersih ni tadi kan belian kamu kan? Ya. Okey, belian tolak. Dapat ni. Okey. Okey, 5720 ni. Okey, yang saya tick ni tolak dengan 340, kamu akan dapat ni. Okey. Okey. Cuba teruskan Dah. Boleh teruskan. Okey, sekarang kita nak pergi ke akaun apa ni? Akaun untung rugi. Okey, akaun untung rugi tadi kita label kan ada dua hasil kan? Okey, apa hasil yang kita ada? Boleh beritahu saya? Komisen diterima. Ya, komisen diterima. Okey, tuliskan berapa? 450. Lagi satu? Boleh seorang lagi beritahu saya apakah hasil yang kamu catatkan dekat soalan tadi? Masih nak cukup panggil nama je, tak ada. Ya? Siapa? Okey, diskaun diterima berapa? 440. Okey, 2 ni kamu tambahkan. Tambahkan, tulis di sebelah. Okey, boleh? Okey. Saya teruskan Sekarang ni hasil. Okey. Lepas tu kita akan ke belanja. Ni hasil dah Okey. So dia akan dapat kita tambahkan tadi tu okey, kita tolak belanja sekarang. Okey, jumlah ni sekarang jumlah yang terkini sekarang kat sini adalah 31580 Okey, sekarang kita nak tolak belanja. Apa yang kamu labelkan B? Boleh seorang beritahu saya? Angkutan keluar. Okey, ada angkutan keluar. Okey, mungkin susunan saya tak sama dengan susunan kamu Okey, semua belanja yang tadi kita labelkan B tu kamu tuliskan dulu. Okey, saya tak nak kamu salin. So, salin daripada jawapan cikgu. Okey, tadi apa yang cikgu labelkan B tu kamu tuliskan. So, ada 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 Ada 7 Okey, lepas kamu dah siap, kamu cuba step gambar dekat Telegram tu. Saya nak semak, tengok jawapan kamu betul tak? Okey, kamu semak ada tak angkutan keluar, belanja am, gaji, insurans, elektrik, air dan telefon, faedah dibayar, diskaun diberi. Ada tak 7 yang cikgu nyatakan? Kamu dah tulis? Ada. Okey. Sekarang tugas kamu ialah catatkan nilai dia di ruangan lajur tengah ni. Okey. Tambahkan semua sama tak dengan jawapan yang diberi ni. 15460. Ni dah jawapan yang dia dah kirakan. Okey, cuba snap gambar. Saya nak tengok dekat Telegram. Okey. Tambahkan semua. Okay. Last sekali, last step ialah kira untung bersih. Bagaimana nak kira untung bersih? Kira untung bersih ni ialah last kamu Ni ialah jawapan last kamu Okay, kat sini kamu dah lukiskan satu garis kan? So ni jawapan ni, okay, nak tolak ke nak tambah kalau dia ada kurungan? Kita nak kata tolak belanja kan? Hasil, okay, hasil tolak dengan
belanja kamu? Apakah nilai kamu di sini? Okey. Cuba typekan jawapan kamu dekat Telegram ataupun dekat chat box. Apakah jawapan kamu? Ataupun kamu nak terus beritahu cikgu apakah jawapan kamu? Okey, dah ada jawapan. Okey, dapat tak? 16120. Okey, kamu akan dapat 16120. Okey, so kita dah selesaikan akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Okey, dah hampir pukul 10. So boleh kita teruskan tak? Kita pergi laju sikit Boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh. Ya. Sebab nanti kalau cikgu berhenti kamu pun ikut berhenti kan. Okey, so kat sini daripada akaun perdagangan kita nak buat akaun inventory. Okey, inventory kita. Okey, kita tengok yang ni ialah 20x8 So Jun 30. Okey, akaun perdagangan kita adalah 8,200. Okey. Akaun perdagangan kita adalah 8,200. Kamu tengok inventory sebenarnya dia rujuk kepada inventory 1 Julai. Okey, 1 Julai 20x8. Okey, 1 Julai 10x8 Okey. Kat sini lepas kamu tengok step cikgu first kamu tuliskan akaun perdagangan 8,200. Okey, baki bawah-bawah adalah 8,200 So yang ni dua ni adalah seimbang. Okey, kat sini saya tertinggal Aku tertinggal di sini. Kat sini pun 8,200. Okey, first kamu tuliskan yang ni, second. Okey. So kat sini kan kosong tak ada benda kan? Okey. So sebenarnya ni kamu dah seimbangkan dia. So ni yang keempat, ni yang kelima. Okey. Seterusnya pada Jun 30, okey, dia dalam bawah soalan tu kan, bawah sekali soalan kamu, nampak tak? Soalan kamu kat sini. Okey, saya tunjukkan soalan kamu Kamu baca kat bawah sekali tu. Inventory pada 30 Jun 20 ialah berapa? 4040 kan? Okey. So 4040 ni kamu catatkan di sini. Okay, so kamu catatkan akaun perdagangan 4040. Okay, lepas tu kat sebelah kiri kanan semua adalah sama. 40404040. Okay, boleh? So dah selesai akaun inventory. Okay, akaun inventory maksudnya akaun stok kamu Okay, so sekarang baru kita nak masukkan dalam pernyata kewangan. Pernyata kewangan. Okey, apakah dua aset bukan semasa? Apakah dua aset bukan semasa? Yang tadi kita catat dalam buku. Boleh? Kelengkapan kedai. Ya, kelengkapan kedai. So kamu tuliskan berapa? Okey, 12700. Okey, yang keduanya? Bangunan. Bangunan. Ya, bagus. Bangunan. Tahniah. So 40600. So kamu dapat 5330. Okey, seterusnya kita pergi aset semasa. Aset semasa ada 3. Okey, start dengan inventory akhir kita. Inventory akhir. Inventory 30 Jun 20x8. Okey, berapa? Berapa inventory akhir kita? 4040. Ya, betul. 4040. Okey, second kita nak tulis apa? Yang kita belum terima. Okey, belum terima dari customer. Berapa? 3,620. Okey, betul. Okey, last kali aset semasa kita. Tunai tunai. Okey, kat sini ada bank tak? Tak ada bank Kita ada overdraft bank. So, kita tak ada aset semasa bank. Bank kita tak ada duit. Okey, kita dah overdraft. So, jumlah dia kalau kamu nak semak, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 7,930.
Okey, sekarang kita pergi liability semasa. Liability semasa, apa dari pembekal kita kena tolak? Overdraft. Account belum bayar. Okey, account belum bayar. 4, apa nilai dia? Account belum bayar? 4,110. Ya, betul. Okey. Lepas tu lagi satu liability semasa ialah overdraft bank. Okey. Maksudnya kita kena bayar dalam tempoh tertentu kan. Overdraft bank maksudnya kita buka cek tu kita kena bayar dalam 1 bulan tersebut. Okey. So ni adalah 3,600. So kita macam mana saya nak dapat 7730 ni? Okey. Bagaimana saya dapat 7730 ni? Yang ni tambah ni Ni tambah dengan ni tambahkan, kita akan dapat jawapan di sini. Okey. Macam mana saya nak dapatkan modal kerja di sini? Kamu tengok atas ni. Okey. Aset semasa. Ingat lagi? Modal kerja lah apa? Aset semasa tolak dengan liability semasa. Okey, cuba tolakkan. Dan siapa yang dah dapat, bagi tahu cikgu jawapan. 200. Okey, bagus. 200. Okey. 200 ya. Okey, kita tulis kat bawah dia data silap satu. Okey. Lepas tu dia terlebih satu garis. Okey. Sebenarnya garisan kat sini ni tak ada Okey, garisan kat sini ni tak ada. Okey. So 200. So kita akan dapat atas sekali aset bukan semasa lah. Atas sekali di atas sekali kamu rujuk balik. Kamu dah tuliskan 53300 ni yang dia bagi betul. Okey. Tambah dengan 200 kita dapat 53500. Okey. Last, equity pemilik. Equity pemilik kita start dengan modal. Modal apa? Modal 1 Julai. Okey. Modal 1 Julai, jumpa berapa dia punya amount? 27,660. Okey, bagus. Okey, tambah dengan apa? Nak tambah dengan apa equity pemilik? Ada tak kita tulis EP? Ada kan? Apa tak jumpa? Mana lagi kita tulis EP? Ambilan. Ambilan kita tolak. Apa yang kita nak tambah? Untung Okey, besar. tak ada dalam soalan betul tak? Untung bersih kita dapat dari mana? Kita dapat daripada akaun perdagangan yang kita buat tadi. Untung bersih ya. Untung bersih kita adalah 16120 yang tadi kita buat soalan 7A. Okey. Lepas tu tolak ambilan. Okey. Oh, so tadi saya terlupa Kita tambahkan dulu 2 ni kita tambahkan dulu. Okey, tambahkan kamu akan dapat jawapan yang ni. Okey, lepas tu ambilan ialah 280. Okey. So modal akhir kita ni ialah modal akhir kita adalah 43,500. Macam mana saya dapatkan yang ni? Boleh tak siapa beritahu saya? Macam mana saya dapat jawapan ni? 43,780 tolak 280. Okey, bagus. Tepat jawapan Putri kan? Okey, betul Okey, so last sekali ialah liability bukan semasa. Semua ada satu saja liability bukan semasa, iaitu Pinjaman. Pinjaman kita adalah 10,000. Okey, sekarang daripada di sini. Okey, sekejap Cikgu nak cari pemandang. Okey, kirakan berapa jumlahnya? Saya delete ni. Kirakan? Sampailah sekali pinjaman, macam mana kita nak cari? Cari jumlahnya. Jumlah kedudukan kita. Dapat tak? Okey, dapat tak? 53500. Sama tak jawapan dengan cikgu? Maksudnya 43500 tambah 10,000. Okey, kita dah ke last soalan last Okey, soalan last ni.
Cepat-cepat. Okay. Ni account model. So, Jun 30. So, ni kamu tak pernah buat lagi kan? Jun 30 ni, okay, kita ambil daripada ambilan. Okay, kamu tuliskan ambilan. Okay, catatkan apa nilainya ambilan, berapa yang kamu ambil? Berapa ambilan kamu? 280. Okay, ada lagi tak kamu ni? Masih ada kan? Ada. Ingatkan cikgu shock sendiri. Okay. Ambilan 200. Dapat tak ikut? Ambilan 280. Lepas tu apa yang saya nak tulis? Baki kat sini ialah, baki bawah-bawah kat sini ialah 27600. Okey, mana cikgu dapat 27600 ni? Ni ialah asalnya daripada modal yang kita modal 1 Julai 2007X ni Okey, you tengok tahun kat sini. 207X7. 7X pula. X7. Okey, ni ialah asal kita. Okey, so bacaan maksudnya saya nak dapatkan hantar bawah, kamu tolakkan. Okay. Sebelum kamu tolakkan, kita kena tulis untung bersih dulu. Kita kira kat sini dulu Okay. So 20X7 ni modal asal kamu yang ni. Okay. Kita tambah dengan untung bersih daripada akaun perdagangan 16120. Okay. Kita dapat 43780, betul? Okay. Daripada 43780. Okay, ikut cikgu Tolak berapa? Tolak 280. So, kamu akan dapat 53500. Okay. So, yang ni, nilai yang sama ni 53500 kita bawa hantar ke bawah. So, Julai 1 kita akan dapat nilai yang sama. Okay, dah selamat kita buat tadi daripada akaun perdagangan dan untung rugi ke akaun inventory, penyata kedudukan kewangan serta akaun modal. Cikgu, saya tak faham yang masa buat nyata kedudukan kewangan tu, yang liability bukan semasa, nak dapat jawapan akhir dia tu. Alright, cikgu pergi ke slide yang tersebut penyata kedudukan kewangan. Macam ni dapat 53,500. 300 bukan ke yang ke atas ni. Yang ni dia dah bagi ni. 5330. Aset bukan semasa. Nampak tak? Okay. Okay? Maksudnya buat turun situ lah. Ya. Sebab saya crop kan. So dia ada kat sini 5330 ni. Okay, kamu tambah dengan mana tadi? Dah terlambat. Okay. So yang ni ialah aset bukan semasa. Okay, aset bukan semasa kat lajur 3 ni kamu tambahkan dengan 200 saja. Okay? Okay. So tugasan kamu ialah buku kerja muka surat. Okay. Sekarang kan saya nak kamu ambil gambar untuk muka surat 103 dengan 104 hantar dekat Telegram Okay. Menunjukkan kamu dah siap Okay. Untuk kerja, untuk mengukurkan kamu punya kefahaman, saya nak kamu buat tugasan buku kerja muka surat 108 soalan 4. Okay. Dia punya ni pun lebih kurang sama. Okay. Kamu ikut step dia saja. Okay. Kamu cuba buat dulu. So kalau boleh kita bincang pada hari Ahad. So senang nanti. Okay. Kalau kamu dah siap, kamu tunjukkan. Nanti saya akan semak jawapan soalan 4 tu. Kamu buat betul atau tidak So kalau boleh kamu hantar paling last hari Sabtu lah. Sabtu petang lah. Okay. Supaya saya boleh semak. Okay. So saya balik ke Telegram. Okay. So sekarang kamu saya nak suruh kamu buat pun. Okay, saya stop presenting. So hari ni nanti kamu tuliskan refleksi kamu
Okay, saya screenshot. Okay, ada soalan lagi tak? Cikgu, Okay, Tak ada. saya ada soalan. ya, Cikgu yang tadi soalan. yang account model tu yang jual satu baki tu 2027. Tak jelas lah soalan kamu. Tapi saya PM cikgu. Okay, boleh. Okay, sekarang sebenarnya saya nak kamu answer question ni tapi saya tak tahu macam. Kamu scan QR code, saya kena present lagi sekali. Saya dah lupa macam mana saya buat semalam. Okay, saya share. Okay, sebelum kamu tinggalkan kelas, kamu buatkan refleksi, kamu scan QR code, nampak tak? Yang ni. Okay, lepas tu kamu boleh tinggalkan kelas. Okay, terima kasih semua ya. Okay, kamu cuba klik link ni. Okay, macam tak jadi. Okay, nanti kamu tuliskan refleksi dalam tu Kamu boleh tuliskan soalan juga. Okey. Okay. Okay, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Siapa yang ada soalan boleh tinggal.